Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini hanya kurang lebih 5 menit, kita mengambil waktu yang singkat ini, kita mau bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah. Kita mau menenangkan hati kita dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini sungguh kita bersyukur kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah di pagi hari yang begitu indah di rumah Tuhan bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah kita. Yang pertama, pada pagi hari ini pelayanan firman Tuhan
akan dilayani oleh Pendeta Andi Huang dengan tema khotbah untuk hari ini adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, hari ini akan diselenggarakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kita yang telah mempersiapkan diri dapat mengikuti dengan baik. Mohon Tuhan memberkati. Yang ketiga, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita untuk minggu lalu, yaitu diambil dari Markus pasal 9 ayat 39. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kita juga akan membacakan bersama-sama ayat hafalan minggu ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kita berdiri, kita akan memasuki prosesi ibadah pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, Puji Yesus KPPK 77. Puji Yesus penebusku, langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Yesus penebusku, malaikat sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkannya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。Amin, amin,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督与你们同在。众请坐。 Nas pembuka pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 今天早晨的经文记在马可福音第10章第9节这样说：所以神配合的人不可分开。 Mari kita meresponi ayat pembuka tersebut dengan menaikkan satu pujian Yesus Sobat yang Sejati KPPK 150. 让我们来唱诗耶稣恩友。 Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 我们要在神面前认我们的罪。 Setiap kita diberi kesempatan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. 我们每个人在神面前认罪，我们一切的过犯在神的面前，我们要认罪。 Mari
Tuhan di surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang kami dapat lalui, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk setiap kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau mau berkorban untuk kami, Engkau mau menyelamatkan kami. Sesungguhnya kami tidak layak ya Bapa. Pagi yang indah ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan. Kami mau dengan hati yang gentar mau mengakui segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Kami datang memohon ampun kepadamu ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Dan pada hari ini kami sungguh bersyukur, kami juga boleh layak di hadapan Tuhan, mau menerima perjamuan kasih ya Bapa. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah setiap kami, perbaharuilah setiap kami, sehingga kami boleh membuahkan buah-buah pertobatan. Boleh dengan sungguh-sungguh kami tidak mengulang-ulang lagi ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa yang maha baik. Dengar doa kami yang tidak sempurna ini, kami mau menghantarkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. 会众请站立。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 凡在神面前认罪的，请听恩典信息记在约翰一书第1章第7节。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他的儿子耶稣的血也已经洗净我们一切的罪。这是上帝的恩典信息。 Kasih Sangti. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian 我们成为一家人。 还没进入正道，我们来唱诗。我们成为一家人。 我们成为一家人，依着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，依着耶稣，依着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的绝情，因着耶稣主光明。 依着耶稣共享复活的生命，同享生命的结局，同在主爱中连结。依着耶稣同享分手的考验。 我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的全民。
着生命，都向着你的深渊，都在主爱中和解，一切耶稣中的生在这方面。Silakan duduk. Mari kita masuk ke dalam doa. 我们祷告， Tuhan, kami mau memasuki pelayanan firman Tuhan. 主啊，我们要进入正道的侍奉， Kami akan membaca firman-Mu dan berefleksi daripada kebenaran firman-Mu. 我们要阅读圣经，要反思你的真理。 Berkata-katalah kepada kami siap untuk 我 mendengar. 们已经预备好了，求主对我们说。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jemaat-Mu yang mendengar, kedua hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan berkati. 我们将你两位要传讲信息的仆人，还有所有的信徒们，向你交托，求主祝福。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 各位弟兄姐妹们平安。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-10. 我们翻开圣经马可福音第10章， Kita akan bacakan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus. 我们要读基督的福音，在马可福音第10章。 Markus pasalnya yang ke-10. Ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-16. 第10章第2到16节， Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 我们会读给我们 Yang 来读。 Mandarin dan bahasa Indonesia boleh memperhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 10 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-16. 马 Lalu 可福音第10章2到16节。 Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, dan bulan Oktober dalam tradisi GKI adalah bulan keluarga. 今天是家庭月每年的第10月的第2个礼拜。 Dan Sinode membuat tema selama bulan Oktober adalah bulan
tema tentang keluarga. 是关于家庭月，所以每个主题都是有关于家庭的。 Di minggu pertama ini temanya adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. 在第一个周日呢，题目是争取团结的家庭。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika merenungkan tema ini, keluarga yang memperjuangkan kesatuan. 当我们在思考这个主题团结的家庭， Saudara, di dalam tema ini tersirat sebuah pesan bahwa dalam keluarga ada masalah tentang kesatuan. 那谈到这个主题呢，有隐藏着一个意思，就是说在家庭里有问题， Di dalam keluarga ada potensi perpecahan. 有破裂的可能性， Di dalam keluarga ada potensi perceraian. 也有可能会离婚。 Maka dalam tema ini dikatakan adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. 所以这个主题是争取团结的家庭， Saudara, tidak mudah. 实在是不容易， Betul tidak? 对吗？ Orang-orang muda mencari pasangan hidup dan berkata sulit ya mencari pasangan hidup yang bisa sepadan, cocok dengan dirinya tidak mudah. 那年轻人说要找一个能够配合自己的，实在不容易。 Tetapi saya mau mengatakan kepada orang-orang muda ya bahwa lebih tidak mudah lagi setelah engkau menikah. Engkau memelihara penyatuan itu, memelihara kesatuan itu. 但是我要对年轻人说，结婚之后呢，要来建立一个合一的家庭更难。 Engkau tetap mencintai pasanganmu dan pasanganmu mencintaimu dan terjadi penyatuan di dalamnya itu jauh lebih tidak mudah. 你爱你的配偶，你的配偶爱你，然后在这个爱里面团结更不容易。 Saudara, ketika merenungkan tema ini, keluarga yang memperjuangkan kesatuan. 当我们在思考这个主题，争取团结的家庭， Pergumulan kita semua di dalam kehidupan berkeluarga. 我们有家庭的人有很多挣扎。 Saudara, Pendeta Paul Gunadi seorang konselor Kristen, pakar masalah keluarga Kristen, dia membagi 3 lerasi pernikahan. 这个 Paul Gunadi 牧师，他是一个婚姻辅导专家，他把它分成3个关系。 Dia katakan yang pertama lerasi pernikahan itu, saudara, dia sebut sebagai pernikahan yang terputus. 婚姻关系第一个是破裂的家庭。 Dia katakan pernikahan yang terputus adalah kondisi pernikahan yang sudah berada di jurang perpecahan, jurang perceraian. 破裂的婚姻呢，就是已经靠近那个离婚的山谷， Mereka sudah berada pada saat akan pecah sama sekali. 就已经将近破裂了， Tidak ada lagi komunikasi. 没有沟通了。 Tidak ada lagi kedekatan, keintiman, apalagi penyatuan. 他们之间已经不亲近了。 Yang selalu ada adalah kemarahan, kepahitan di dalam lerasi itu. 他们之间只有恨，只有怒气。 Dan mereka berdua berpikir bahwa lebih bahagia kalau mereka berpisah daripada hidup bersama. 所以他们就说更好分开。 Saudara, Pak Paul katakan ini pernikahan yang terputus. Paul 牧师说，这个就是破裂的家庭。 Tinggal ketok palu, bubar. 那在审判官面前呢，然后就分散了。 Saudara, dia katakan ada yang kedua. 还有第二个， Pernikahan yang terlepas. 破结的婚姻 Sama-sama terputus tetapi disebutnya terlepas, saudara. 应该是破裂了，但是说脱节了。 Saudara, Pak Paul katakan pernikahan itu sudah mengalami problem di dalam hubungan suami istri. 夫妻之间的关系已经有问题了， Tidak ada lagi kedekatan dan keintiman. 没有亲近，也没有亲， Tidak ada lagi kesatuan sebagai suami istri. 夫妻之间已经不能合一了。 Mereka tidak bisa menikmati lerasi pernikahan itu. 他们已经不能够再享受那个婚姻的幸福， Karena situasi aja yang menuntut mereka tetap bersama. 只是因为一些状况呢，他们仍然要住在一起， Tetapi bersama tidak satu. 但是他们已经
不联合在一起了。 Mereka hanya memikirkan kita kan orang Kristen anak Tuhan, nggak boleh berpisah. 他们只是说我们是神的儿女，我们不能够分开。 Mereka berkata demi anak. 为了孩子， Mereka berkata apa kata orang, apa bagaimana keluarga besar nanti melihat. 然后呢，大家庭会怎样看我们？ Mereka tetap kelihatan bersama. 看起来他们还在一起， Tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada lagi relasi itu. 但是他们之间已经没有好的关系了。 Saudara, ini yang dikatakan pernikahan itu terlepas. 这就是脱节的婚姻。 Saudara, yang ketiga inilah yang kita patut perjuangkan. 我们需要争取的就是这个第三的， Pernikahan yang terikat. 就是团结的婚姻。 Hubungan suami istri baik. 夫妻之间的关系很好， Suami istri menikmati keakraban, kedekatan, keintiman satu dengan yang lain. 夫妻之间他们能够享受他们之间的亲近、密切。 Suami istri menikmati relasi pernikahan itu. 他们两个都在享受这个美好的婚姻关系。 Tetapi bukan artinya tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, tetap ada. 这不是说没有吵架，仍然是有的。 Tetapi hubungan suami istri itu tetap baik. 但是夫妻之间的关系还是很好。 Saudara, 3 relasi pernikahan ini boleh menjadi refleksi buat kita di bulan keluarga ini. 这个3个婚姻关系呢，可以成为我们的反思，在这个家庭月的时候， Kita berada di posisi yang mana? 我们处在哪一个呢？ Tema kita keluarga yang memperjuangkan kesatuan. 我们的主题是争取家庭团结的， Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berjuang. 所以我们要去争取。 Kalau itu terputus, kita sambung lagi. 如果断了，我们就把它再连起来； Kalau itu terlepas, kita tarik lagi. 如果已经脱离了，我们把它拉进来， Supaya pernikahan itu terikat. 让那个婚姻能够团结。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， kalau kita melihat ajaran Yesus, 我们如果看耶稣的教导， maka pernikahan itu seharusnya menyatukan 2 individu. 这个婚姻应该把2个人连在一起的， Ini hakikat pernikahan. 这就是婚姻的本质。 2 menjadi 1. 2人成为一体， Penyatuan. 合一。 Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹 kalau 们， saudara ingin mengevaluasi, melihat apakah pernikahan saudara sudah mencapai sasarannya, 如果你要看你自己的婚姻生活是否已经达到那个目标， maka salah satu kriterianya adalah lihat relasi saudara suami dan istri. 那你就要看你夫妻之间的关系怎么样， Apakah saudara sudah menjadi satu? 你们是否已经联合在一起呢？ Saudara menjadi satu berarti pasangan suami istri itu saling bergantung dengan pasangannya. 就是夫妻之间彼此依靠， Suami istri saling mempertimbangkan pendapatnya di dalam memutuskan keputusan yang harus diambil. 当要做决定的时候，彼此要商量。 Saudara, segala sesuatunya dilakukan bersama. 一切呢都是一起来做， Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. 不是各自去做。 Segala tindakan, segala keputusan kita buat bersama-sama dengan pasangan kita. 一切的决定、一切的行动都是夫妻一起来做。 Maka Walter Trobis dalam bukunya I Married You, dia mengatakan gini, menjadi satu daging berarti 所以这个叫做 Walter， 他这样说呢。我跟你结婚的这一本书说这样， sepakat untuk membagi segala sesuatu yang mereka miliki bersama. 成为一体的意思就是他们要一起来分享他们所有的。 Saudara, saya ulang lagi ya. Sepakat untuk membagi segala sesuatu yang suami istri miliki bersama. 同意分享各自所有的。 Maka saya katakan mencari teman hidup yang sepadan tidak mudah. 所以我说要找那个合适的配偶不容易， Tetapi setelah menikah 但是结婚之后 lebih tidak mudah lagi 更加不容易， menjaga dan memelihara kesatuan itu. 要那个去持守这个婚姻， Saudara, bukan hanya tubuh, 不但是身体， tetapi juga pikiran, perasaan, sukacita, pergumulan, penderitaan, pengharapan, ketakutan, keberhasilan dan kegagalan berbagi bersama.
包括我们的身体，也包括我们的思想、感受、喜乐、挣扎、苦难、盼望、恐惧、成功与失败。 Saudara, inilah artinya penyatuan. 这就是联合在一起的意思。 Inilah artinya menjadi satu daging. 这就是二人成为一体的意思。 Inilah hakikat pernikahan. 这就是婚姻的本质。 Bagaimana kalau saudara bercermin definisi ini dengan hidup kita? 若是以这个为定义呢，然后再看自己的婚姻怎么样呢？ Jujur saya katakan saya sendiri harus memperjuangkan kesatuan itu. 那我很坦白的说，我也要去争取这个联合， Tidak mudah. 不容易。 Tapi inilah hakikat pernikahan yang Tuhan inginkan untuk kita perjuangkan. 这就是神要我们去争取的婚姻的本质。 Saudara, dalam bacaan yang kita baca tadi, 当我们刚才所读的圣经， Yesus dicobai untuk dijatuhi oleh para musuhnya. 他那些敌人呢要来打败耶稣。 Orang Farisi berkata, apakah boleh suami menceraikan istrinya? 法利赛人问说：“丈夫可以休妻子吗 Yesus balik bertanya kepada mereka. ？”耶稣反过来问他 Menurut hukum Musa, apa yang dikatakan?：“ 按照摩西的律法怎么说呢 Wah, mereka merasa mendapat angin. Mereka merasa terdukung. ？”他们觉得这个问题好像对他们很有益。 Musa mengatakan boleh menceraikan dengan memberikan surat cerai. 因为摩西说可以给他休书。 Saudara, saya membaca perkataan Yesus yang tertulis ini seakan-akan ada sedikit kekesalan. 那读了这节经文呢，我们有一点什么懊悔？ Dia bukan kesal sama Musa, 他们不是不喜欢这个摩 tapi 西， dia kesal dengan mereka itu. 而是那些人。 Saudara, ini Markus 10 ya, bukan Markus 9. 这是马可福音第10章，不是第9章。 Yesus katakan, kenapa Musa itu mengizinkan mengeluarkan surat cerai? Karena ketegaran, kekerasan hatimu yang hendak menceraikan istrimu. 那耶稣说，为什么摩西准许给他休书，就是离婚的书呢？是因为你们的硬心。 Yesus mengatakan, Musa itu mau melindungi wanita dari tindakan pria yang pada waktu itu dengan sangat mudah menceraikan dan meninggalkan istrinya oleh karena urusan-urusan yang sepele. 那很多时候为了一些小小的事情呢，那些弟兄呢，很容易的就要跟太太离婚。 Maka dibuatkan sebuah aturan, kalau engkau mau menceraikan jangan sembarangan, jangan seenaknya. Engkau harus punya surat cerai itu dan itu harus ada melalui tahapan dan prosesnya. 那摩西为了要保护这个婚姻，保护女方，所以说，如果你要离婚，不可以随随便便这样的离婚，要有休书，就是离婚的 Tetapi 书。 saudara, pada waktu itu walaupun sudah ada aturan kayak gitu, tetap aja dengan mudah mereka membuat surat cerai itu. Demikian pula pada zaman Tuhan Yesus. 那虽然在旧约已经有这样的条例，他们仍然那么容易的把妻子休了，在耶稣时代也是那样子。 Maka laki-laki itu pada waktu itu betul-betul semau-maunya. 那当时的弟兄呢，真是随他所欲。 Jadi pada zaman Tuhan Yesus, saudara, kalau istrinya masak sayur asem kurang asem, bisa diceraikan tuh Bunicu. 那在那个时候呢，如果他的太太煮菜不好吃呢，也可以把他休了。 Itu boleh, saudara. Kalau dia nggak suka, itu diatur oleh aturan mereka. 因为这是他们的条例。 Kalau istrinya terus cerewet, diceraikan boleh, saudara. 啊，若是他的太太讲太多话，也可以把他离了。 Kalau dia nggak suka, udah dia ceraikan gitu. 如果他不喜欢呢，就是离婚了。 Maka Yesus marah dengan kondisi itu. 耶稣看到这样的状况，很生 Yesus 气。 katakan, Yesus sesuai dengan ajaran perjanjian lama. 耶稣是按照旧约的教导。 Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. 起初，上帝创造男，也创造女。 Dan Allah menyatukan mereka menjadi suami istri, dua menjadi satu. 神把他们两个人成为夫妻。 Dan Tuhan Allah katakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah enggak boleh dipisahkan oleh manusia. 神所
祝福的他们两个人呢，人不可以分开。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pernikahan enggak hanya sebuah ikatan, dua menjadi satu, tetapi dia juga sebuah perjanjian. 婚姻不只是二人成为一体，也是一个合约。 Saya mau menyoroti perkataan Yesus, apa yang telah disatukan oleh manusia tidak boleh, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. 神所配合的人不可以把它分开。 Jujur saudara, kita selalu ngelihatnya adalah tidak boleh dipisahkan, betul tidak? 那我们只是看到一个方面而已，就是说不可以离婚， Omongan Yesus ini kita sorotinya hanya tidak boleh bercerai. 就是按照耶稣所说的不可以离婚。 Tetapi saudara lupa, perintah ini buat saya adalah satu paket. 但是对我来说，这是一套的， Dengan apa? Jaga relasi pernikahanmu. 要持守你婚姻的关系， Pelihara relasi itu. 要去好好的保养它， Bangun keakraban, bangun keintiman suami istri itu. 建立夫妻之间的密切关系。 Jangan engkau ambil separuh, tidak boleh dipisahkan. 你不能够只是拿一半，然后把它分开了。 Tapi engkau tidak menjaga pasanganmu. 你没有好好的照顾你的配偶。 Ada satu kali seorang suami yang sangat kasar. 有一天，有一次，一个做丈夫的非常的粗鲁， Saudara, dia berkata-kata dengan kasar, bahkan dia melakukan KDRT dengan istrinya. 他讲了很不好听的话，甚至会打他的太太。 Istrinya begitu terluka, istrinya begitu menderita. 他的太太的心受伤了 Sampai satu titik istrinya berkata, aku tidak mau lagi hidup bersamamu. 啊！到了一个时候呢，这个太太说：“我不要跟他在一起了， Aku sudah tidak tahan lagi engkau pukuli. 我已经忍不住了，他一直打我， Aku nggak mau tunduk lagi sama kamu. 我不要再顺服他了， Kita berpisah. 我们分开吧。” Lalu suaminya bawa Alkitab. 然后他的她的丈夫就带圣经， Suaminya berkata, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. 神所结合的人不能够分开。 Saudara, saya bertanya, 我问， kalau dalam kondisi seperti demikian, 若是在这样的状况， di hadapan Tuhan, 在神面前， apakah saudara masih bersatu atau saudara sudah terpisah? 你们还在合在一起呢，或者已经分离了？ Saya katakan sesungguhnya kalau saudara enggak memelihara, enggak menjaga, enggak membangun keintiman, enggak membangun relasi itu, saudara sudah menceraikan pasangan saudara. 其实我这样说哈，如果你们两个人没有好好的建立那个良好的关系，其实在神面前你们已经不是夫妻了。 Saudara, yang kita permasalahkan adalah keputusan catatan sipil bercerai atau tidak bercerai. 那我们所说的是在政府官员那边，我们是有离婚或者没有离婚。 Kita menilai perceraian itu kalau pengadilan sudah ketok, tok kamu bercerai, maka bercerai. Dan itu yang disahkan oleh Alkitab. 如果在法庭说你们已经离婚了，那就是离婚了。 Saya katakan no. 我说不是这样。 Ketika Tuhan menyatukan saudara, 当神把你们联合在一起的时候， Tuhan enggak lihat itu pengadilan catatan sipil baru mengatakan engkau bercerai atau tidak. 神不是看那个法庭的证书有已经离婚了， Tetapi dia melihat realita kehidupan pernikahan saudara dan saya. 而是看你我的婚姻生活， Apakah engkau sungguh-sungguh menjaga relasi pernikahan itu? 你有没有好好的去培养那个婚姻的关系？ Apakah engkau sungguh-sungguh membangun relasi pernikahan itu? 你有没有真正的去建立那个美好的关系？ Maka saudara yang dikasih Tuhan, saudara enggak bisa mengatakan jangan bercerai, tetapi pada saat yang bersamaan, saudara tidak membangun keintiman, saudara tidak membangun kedekatan, saudara tidak membangun relasi yang baik suami dengan istri. Saya katakan saudara sudah bercerai. 所以呢，我是说，不只是看那个离婚书，而是当你没有好好建立那个夫妻之间良好的关系，那就是已经分离了。 Saudara harus lihat perkataan Yesus ini menjadi sebuah satu paket. 所以你要看耶稣这一句话是一套的。 Saudara ketika menikah bukan hanya sebuah ikatan tetapi sebuah perjanjian.
当结婚的时候，不只是一个连在一起，而是一个婚约。 Perjanjian artinya kedua belah pihak ada tugas dan tanggung jawab, betul tidak? 婚约的意思呢，彼此之间有那个责任要去做。 Saudara dan saya ketika menikah harus ingat ada tugas dan tanggung jawab. Ini perjanjian. 那当结婚的时候，要记得你有你的责任和任务要去做。 Saudara, Efesus pasal 5 ayat 33. 以弗所书第5章33节这样说， Kita baca sama-sama ya. 我们一起读。 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。 Saudara, ini perjanjian kita. 这就是我们的婚约。 Kalau engkau seorang suami, perjanjianmu ketika menikah apa? Kasihilah istrimu. 若是你是作为丈夫的，当你结婚的时候，你的任务就是要爱你的妻子， Engkau harus lakukan tugas dan tanggung jawabmu. 你要去进行你的任务。 Dan engkau istri ketika engkau menikah, kamu mengikatkan dalam sebuah perjanjian apa? Hormati suamimu. 作为妻子的呢，结婚之后的婚约就是要敬重你的丈夫。 Saudara tidak bisa menuntut kasih saya pada saat yang bersamaan saudara tidak pernah menghormati suamimu. 若是你要求丈夫爱你，但是你却不尊重他， Saudara tidak bisa menuntut engkau dihormati istrimu pada saat yang bersamaan engkau tidak pernah mengasihi istrimu. 你做丈夫的也不可以要求太太要尊重他，如果他自己没有爱太太。 Saudara, ini saya dapatkan ketika mengikuti KDM kemarin. 当我在参加澄清团契的时候，我得到这个资料， Oleh Ibu Ita. 一大的资料。 Saudara, acara di KDM bagus-bagus, saudara ikut. 所以呢，青少年青城团契呢很好，你们都来参加。 Saya promosiin KDM nih, saudara. 我再宣传一下。 Saudara, 青团 Ibu Ita pada waktu itu membawakan seminar di KDM. Dia ada omong soal William F. Harley ini, saudara. 那这个伊达姐妹在传讲的时候，她有提起这个人的名字威利亚。 Saudara, dia seorang psikiater klinis, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan dia seorang konselor pernikahan. 他是婚姻辅导家，也是心理学家，也是一个基督徒。 Yang menarik dia katakan begini, 他说， dalam masalah konseling pernikahan yang terjadi, yang dia layani, 他在做这个婚姻辅导的时候，曾经发生的是这个。 rata-rata masalahnya. 一般上的问题是这样： Yang pertama, yang paling sulit dilakukan oleh suami adalah menunjukkan kasih kepada istrinya. 丈夫最难做的就是向太太表示他的爱， Ini menjadi masalah. 这就是一个问题。 Suami nggak bisa, saudara, menunjukkan kasihnya kepada istri. 做丈夫的很难表达他对妻子的爱。 Lalu dia katakan yang paling sulit dilakukan oleh istri adalah menyatakan respect kepada suaminya, menghormati suaminya. 他说，做太太的最难做的就是说，尊重丈夫。 Saudara, ini kesulitan istri untuk memberikan rasa hormatnya, tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya. 最难的妻子就是说，很难顺服和尊重丈夫。 Lalu Wilat katakan gini, padahal yang paling dibutuhkan suami adalah respect, sikap hormat. 他说，其实丈夫最重要的就是太太要尊重他。 Tetapi kenyataannya itu yang paling sulit dilakukan oleh istri. 但是这一件事情是太太最难做的。 Dan yang paling dibutuhkan istri adalah merasa dicintai. 太太最需要的就是感受到丈夫爱她， Tapi itu yang sulit dilakukan oleh suami. 这也是丈夫最难做到的事。 Enggak ketemu, saudara. 所以两个人没有碰在一起的。 Dan ini 对，
sudah dikatakan 2000 tahun lalu oleh Rasul Paulus. 这件事情呢，2000多年前保罗已经说了， Suami, kasihilah istrimu. 做丈夫的要爱你的妻子， Istri, hormatilah suamimu. 做妻子的要尊重你的丈夫。 2000 tahun yang lalu firman Tuhan sudah berkata. 1000多年前，神的话已经这样说了。 Saudara, saya langsung tutup. Boleh slide-nya? Lagi slide. Mundur. Ambil slide paling belakang. Slide saya yang paling belakang. Ini nggak bisa pencet. Ya terus, mundur. Saya tutup. Sekali lagi. Oke, ini dia. Saudara, saya mau menutup dengan lerasi segitiga kasih. 我要结束说这个三角恋爱的关系。 Saudara, dalam pernikahan Allah lah yang menjadi kepala pernikahan 在一 kita. 个婚姻里面呢，首位就是我们的神， Dia yang paling tertinggi di dalam rumah tangga kita. 在家庭里面他是最高的， Dia penentu kebenaran dalam masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. 在家庭问题里面呢，他能够来帮助我们。 Standarnya adalah kebenaran Allah bukan berdasarkan apa yang benar menurut suami, apa yang benar menurut istri. Yang benar adalah menurut Allah. 最重要的是按照神的真理，不是按照先生或者太太的。 Suami istri berada pada posisi yang setara. 夫妻在一个平衡的地位， Dan keduanya tunduk kepada Allah. 两个人都要尊重神。 Nah saudara, yang saya mau ngomong begini. 不要这样说， Menarik segitiga ini. 拉这个三角线。 Saudara perhatikan, kalau saudara ingin nyatu suami dengan istri jaraknya semakin dekat. 若是丈夫和妻子的关系越近， Dia harus semakin ke atas atau dia harus semakin ke bawah dari segitiga itu. 他应当是跟向上或者是向下呢？ Ke atas atau ke bawah saudara? Ke atas, betul tidak? 向上。 Kalau ke atas maka jarak suami dan istri semakin dekat. Segitiganya makin mengecil. 如果向上呢，就是夫妻的关系越近。 Dan itu artinya apa? Suami dan istri harus semakin dekat dengan Allah. 这就是说呢，夫妻之间两个人都要与神更加亲近。 Saudara dan saya mau bersatu. 你和我都要合一， Kita suami istri ingin menyatu. 先生和太太要合一， Maka saudara harus siap. 所以要有准备心， Terus menerus memaafkan. 要继续不断的饶恕， Nggak bisa memaafkannya dihitung. Nggak bisa. 不能够算的， Saudara harus terus menerus mengakui kesalahan. 也要认错， Saudara harus terus menerus berubah. 要继续不断的改变， Nggak bisa saudara berkata, ini gua dari dulunya begitu. 不能够说我从以前就是这样。 Penyatuan itu harus mematikan ego kita. 要联合在一起呢，要致死我们的自私。 Dan saya katakan enggak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. 若是靠自己，我们能够不能做得到。 Maka saya senang sekali dengan segitiga ini. 所以我很喜欢这个三角形， Engkau sanggup terus menerus memaafkan pasanganmu. 能够继续不断的饶恕你的配偶， Engkau juga sanggup terus menerus meminta maaf kepada 你 pasanganmu. 也能够继续的不断的认错， Engkau terus menerus sanggup untuk berubah, menyesuaikan diri dengan pasanganmu. 你也能不断的改变自己，去配合我们的配偶， Saya katakan bukan kekuatan dari kita, 不是从我们做得到的， tapi kekuatan kayu salib. 而是从十字架的能力， Kasih Allah kepada kita, 神对我们的爱， pengampunan Allah kepada kita. 神饶恕我们， Itu yang memberi kekuatan. 给我们这样的力量。 Makanya segitiga ini, kalau engkau mau semakin dekat suami dengan istri, mau menyatu, maka engkau harus memperkecil segitiga itu. Dan artinya apa? Engkau harus semakin dekat dengan Allah. 若是夫妻之间要更加的密切呢，那我们就要跟神更加的密切。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Saudara, ambillah waktu sejenak dan mari kita merefleksikan kehidupan pernikahan kita.
我们在神面前来反思我们自己的婚姻生活。 Apakah pernikahan saudara berada dalam kondisi terputus? 你的婚姻生活是在一个破裂的婚姻吗？ Apakah pernikahan saudara dalam kondisi terlepas? 或者是脱节的婚姻， Apakah pernikahan saudara dalam kondisi terikat? 或者是团结的婚姻？ Berdoalah kepada Tuhan. 向神祷告， Engkau layak memperjuangkan kesatuan keluarga. 要去争取团结的婚姻生活。 Tuhan, inilah doa permohonan kami. 主啊，这就是我们的祈求， Mohon Tuhan menggenapi. 求神来成就， Mohon Tuhan memberkati. 求神祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 祷告奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。华语诗班将要唱一首歌，华语就是亲近神。Saya akan membaca artinya dalam bahasa Indonesia. Karena lagu ini nasnya diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 6 hingga 8. Mazmur 34 ayat 19. Walaupun Mandarin adalah ayat 18 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa.
Tuhan Yesus memberkati paduan suara Mandarin. Kiranya Tuhan terus memakai suara paduan suara Mandarin. 天主之恩给华语诗班， Jemaat diundang bangkit berdiri. 众请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来众信徒一起宣告我们的信仰使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. 我们先用印尼文来宣告。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，应圣灵感应，由童真理玛利亚首生，在本幼比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴天，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。 我信圣灵，我信生而不可教会，我信真土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk. Seperti dikatakan awal, pada bulan Oktober ini GKI menetapkan adalah bulan keluarga. Maka pembukaan bulan keluarga dan kata sambutan oleh Ketua Bulan Keluarga Bapak Penatua Irfan Prasetya. Persilakan. 10月就是基督教会成为家庭月，然后今天我们要开始我们的家庭月，由Irfan Prasetya长老要来开幕。 Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita telah memasuki bulan Oktober. Ada apa di bulan Oktober? Artinya kita sudah memasuki bulan keluarga kita. Ya. Gereja Kristen Indonesia menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga, termasuk kita jemaat GKI Kanaan. Kami Majelis Jemaat berharap melalui bulan keluarga kita semua diingatkan betapa keluarga adalah harta yang berharga yang kita miliki. Anugerah Tuhan yang besar yang telah diberikannya kepada kita, karena itu mari kita jaga dan kita pelihara keluarga kita. Kita terus bekerja keras dan berjuang untuk membangun kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dalam segala hal. Selama bulan Oktober ini, tema khotbah kebaktian minggu yang akan kita angkat adalah tema tentang keluarga. Seperti yang ada di dalam tampilan. Dan juga ada seminar keluarga yang kami selenggarakan dengan tujuan untuk kembali mengobarkan gairah pernikahan kita ataupun keintiman pernikahan kita. Seminar keluarga dari Komisi Dewasa Muda
Kami berharap jemaat mendapatkan masukan-masukan yang berharga di dalam membangun keluarganya menjadi lebih baik. Melalui khotbah kebaktian minggu maupun seminar tersebut. Dan juga selama bulan keluarga ini, panitia bulan keluarga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti basar, ya. Hari ini ada basar di minggu pertama, kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang sudah daftar di pemeriksaan kesehatan, kemudian ada aneka games serta olahraga bersama dalam kanaan Olimpik yang dikoordinasi oleh YOT kita. Kami berharap seluruh jemaat dapat berpartisipasi di dalamnya, dalam seluruh rangkaian bulan keluarga. Saya mewakili Majelis Jemaat dan Panitia Bulan Keluarga akan membuka seluruh kegiatan bulan keluarga melalui pemukulan gong sebanyak 3 kali yang akan diwakili oleh Diakon Yohanes Theodor. Dan setelah itu kita berdoa memohon penyertaan dan berkat Tuhan dalam seluruh kegiatan bulan keluarga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka seluruh rangkaian acara bulan keluarga GKI Kanaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka seluruh rangkaian acara bulan keluarga GKI Kanaan. Kita akan berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan berkati terus keluarga kami. Berikan terus kekuatan bagi kami untuk membangun keluarga kami dengan baik dan sehat dalam segala aspek, ya Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau kami punya banyak pergumulan, biarlah Tuhan yang menguatkan kami di dalam kehidupan berumah tangga kami. Karena kami tahu Tuhan pasti menyertai kami, memberkati kami. Dan kami mau, ya Tuhan, membangun keluarga kami dengan baik. Relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak, mertua dan menantu, Tuhan berkati. Kalau di dalam keluarga kami ada pergumulan-pergumulan dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Bapa di surga, hari ini kami memukul gong, menandakan bahwa kami harus sehati membangun keluarga kami. Dan kami memohon, ya Tuhan, biarlah setiap acara di dalam bulan keluarga ini Engkau berkati. Mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan biarlah melalui semuanya itu, Tuhan mengajar kami. Tuhan menginspirasi kami. Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk mensyukuri keluarga kami. Dan terus membangun pernikahan dan rumah tangga kami dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan akan panitia yang dikelola oleh KDM ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menyelenggarakan dengan baik acara-acara di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan sampai minggu keempat. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memasuki persembahan. Sebagai ungkapan syukur mari kita memberikan persembahan. Nas persembahan yang diambil dari Mazmur nomor 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. 奉献经济记在诗篇50篇第23章这样说：凡以感谢献上为祭的，便荣耀我；那按这正路而行的，我必使他得着我的救恩。 Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober dan mengingatkan bahwa hari ini persembahan akan diedarkan 2 kantong, yang kantong merah yang berwarna merah untuk persembahan janji iman misi kita, dan yang kantong biru itu adalah persembahan rutin. 这个10月第1个礼拜，就是我们要献2个奉献袋。第一个红色奉献袋是我们信心奉献，第2个奉献袋是蓝色的奉献袋，就是我们平常奉献的。 Baik, jadi setiap awal bulan minggu pertama kita akan mempersembahkan 1 kantong warna merah, itu adalah persembahan janji iman kita, janji misi kita. 在每一个第1个礼拜，我们要有 红色的奉献袋作为我们信心的奉献。 Baik, kita menaikkan pujian. Yang ku persembahkan berasal darimu. KPPK 348. 那我们来唱诗向主象征。 Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Pandai cinta jauh, kau setui Tuhan, yang jauh itu seperti 向主献上，Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Memulai dari awal lagi, bait pertama. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Pandai cinta-Mu, kau setui Tuhan, yang janji itu seperti Jemaat diundang bangkit berdiri. 众请站立。 Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami mensyukuri segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu dengan penuh syukur, kami membawa persembahan syukur kami. Dan terkhusus ya Tuhan, pada minggu pertama di bulan yang baru ini, kami juga mau mempersembahkan persembahan janji iman kami kepadamu. Bapa di surga, biarlah Engkau menerima dan memberkati akan persembahan ini. Dan setiap jemaat-Mu
mereka mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk terlibat di dalam persembahan misi. Walaupun mereka baru berjanji, tetapi iman itu biarlah boleh mendahului akan segala daya upaya mereka. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu Engkau berkati, Engkau buka tingkap-tingkap langit, dan Engkau curahkan berkat-Mu. Sehingga berkat yang mereka terima, mereka bisa realisasikan dengan janji iman mereka yang akan mendukung pelayanan misi di gereja-Mu ini. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan jadikan setiap minggu pertama momen kita membawa persembahan janji iman kita kepada Tuhan. Saudara, janji iman artinya adalah mungkin saudara dan saya belum punya uangnya. Tapi kita janji sama Tuhan dalam 1 tahun ini yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Maka saudara setiap minggu pertama, saudara boleh persiapkan persembahan janji iman saudara dan saudara boleh berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya mau mewartakan ya janji persembahan iman kita ya. Saudara yang sudah terkumpul per tanggal 6 Oktober ya. 121.950.272. Luar biasa ya saudara ya. Di luar ekspektasi kita. Dan kita akan pakai ini semua untuk pelayanan misi. Kita pakai keluar saudara. Ya. Nah saudara, jumlah janji iman yang terkumpul, ini Sarpen lagi ngitung. Ya, ngitung ya. Ya, berapa jumlahnya mungkin minggu depan baru saya bisa wartakan. Tetapi per hari ini yang sudah terkumpul adalah 121.950.272. Kita akan pakai semuanya ini untuk keluar, tidak ada yang dipakai buat ke dalam. Ya saudara ya, dan kita terus memohon Tuhan memberkati ya, supaya janji-janji iman itu bisa kita realisasikan. Ya, kita terus berdoa memohon kepada Tuhan. Saudara, kita akan memasuki perjamuan. Kita akan memasuki liturgi pengutusan. Kita akan menaikkan pujian Aku dan Seisi Rumahku. Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku
dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama. Yao Jiang ni们的心仰望上帝，当真为基督的见证，赞美上帝。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, menyambut Bapak Ibu untuk beribadah bersama. Hari ini ada papanya Andi, ya, boleh hadir. Acek, ini jemaat lama, saudara. Ya, boleh bangkit berdiri. Acek boleh bangkit berdiri. Payap pasti kenal, ya, Payap ya, ya. Jadi Acek silakan duduk, ya. Jadi kita senang sekali ya. Papanya Andi boleh beribadah bersama. Dan ini saudara, waktu saya pemuda, saya masih ingat sama Acek. Ya, waktu saya pemuda masih di gereja ini, suka jumpa dengan Acek juga di mari ya. Bapak Ibu, apakah ada yang pertama kali datang? Tidak ada ya. Saudara, yang kedua, saudara, di bawah ada stand basar, lalu ada meja pemeriksaan cek kesehatan. Kalau saudara yang ingin cek kesehatan, saudara boleh daftar di situ ya. Ya. Lumayan diskonnya besar, ya. Itu berbayar, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.